Seviyorum ya habibi. Bana senden fayda yok. Yolla şu tabibi. Yüreğimde derman yok. Senin narin narin yarim. Suya düştü hayalim. Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang tidak asing lagi dalam masyarakat yang bertajuk pemakaian nikab sebagai konten video. Jadi kita teruskan kepada pengenalan berkaitan tajuk ini. Jadi di dalam Islam terdapat suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam menutup aurat. Berdasarkan dalil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Daripada surah An-Nur ayat 31. Kita dapat lihat kini di mana ramai muslimah memilih untuk mengenakan nikab ataupun purdah untuk menutupi wajah mereka. Di mana keadaan ini akan menimbulkan pelbagai reaksi daripada kalangan masyarakat kerana ramai wanita Islam kembali mengamalkan amalan menutup muka dengan kehidupan yang serba moden ini dan canggih. Dan ada juga dalam kalangan mereka yang memakai nikab atau purdah hanya sekadar mengikut trend semata-mata tanpa memahami tujuan yang jelas di sebalik pemakaian ini. Oleh itu, penulisan kami bertujuan untuk menjelaskan perspektif syariat Islam melalui Al-Quran terhadap isu semasa yang pernah tular dan hangat diperdebatkan di media sosial, iaitu memakai nikab sebagai konten dalam video. Seterusnya, kita pergi kepada definisi nikab. Jadi, untuk definisi nikab, yang pertama terbahagi kepada beberapa perkara. Yang pertama daripada segi bahasa Arab, daripada Kamus Al-Munawwir, Kamus Lisanul Arab, dan juga selainnya. Jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu pengenalan nikab ataupun definisi nikab dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, nikab ini dikenali sebagai cadar dan nikab dalam bentuk jamaknya ialah nukub ataupun burqub. Seterusnya, dalam Kamus Al-Munawwir pula, nikab bermaksud kain yang menutup muka. Dan yang terakhir, daripada Kamus Lisanul Arab, nikab ini bererti kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya dua matanya sahaja yang terlihat. Dalam erti kata lain, dapat difahami bahawa cadar adalah satu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata ke bawah. Dan yang terakhir, nikab juga adalah pakaian yang digunakan untuk menutup wajah cukup sekadar untuk menutupi hidung dan mulut. Jadi kita teruskan pula kepada pandangan ulama dahulu dan ulama moden. Terdapat perbahasan dalam kalangan ulama mengenai pemakaian niqab dalam kalangan wanita itu tersendiri. Okey, terdapat kalangan ulama yang mewajibkan pemakaiannya dan menganggap wajah wanita adalah aurat, manakala majoriti ulama fiqh pula menganggap wajah wanita bukannya aurat. Ini seperti disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' yang mengatakan sesungguhnya aurat wanita yang merdeka itu ialah seluruh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Ini telah dipersetujui oleh beberapa imam yang kita kenali iaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Terdapat khilaf di dalam mazhab Syafi'i itu tersendiri tentang hukum berniqab bagi wanita. Sebahagian mereka mengatakan wajib, sebahagian lain mengatakan sunat dan sebahagian lain mengatakan khilaf aula iaitu lebih baik untuk meninggalkan dan menjaga yang paling wajib itu tersendiri iaitu seluruh muka, seluruh tubuh dan kecuali muka dan tapak tangan. Untuk ulama moden pula iaitu seperti Syekh Yusuf Al-Qadrawi memilih untuk mentarjihkan pandangannya mewajibkan menutup seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Beliau mengatakan hal ini kerana bagi beliau lebih mengikut majoriti ulama fiqh itu sendiri iaitu pandangan ulama fiqh itu tersendiri yang mengatakan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Berkaitan hukum pemakaian niqab. Yang pertama, jumhur ulama atau fuqaha berpendapat bahawa wajah wanita bukan aurat. Seperti yang kita tahu, aurat wanita adalah keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi wajah ataupun muka ni adalah bahagian yang tidak wajib tutup ataupun erti kata lain adalah bukan aurat.
Okey, dengan arti kata lain, hukumnya adalah mubah ataupun harus, iaitu boleh memilih untuk menutup wajahnya ataupun tidak. Okay, jadi maksudnya jumhur ulama bersepakat bahawa ia bergantung kepada wanita tersebut sama ada ia di mana ia berhak untuk memilih menutup wajahnya ataupun tidak. Okay. Seterusnya ialah mazhab Syafi'i. Okay. Terdapat perbezaan pendapat di mana sebahagian ulama menghukumkan memakai purdah adalah sunat dan sebahagian ulama lagi menghukumkan wajib. Okay, jadi di mana maksudnya hukum pemakaian purdah ni adalah mengikut keadaan ataupun situasi di mana sekiranya kecantikan wajah seseorang wanita itu boleh menyebabkan timbul fitnah terhadap ajnabi, maka hukumnya wajib bagi menutup wajahnya. Adapun sekiranya tidak mendatangkan fitnah, maka hukumnya adalah sunnah. Okay, seterusnya ialah mazhab Maliki. Terdapat sebahagian daripada mazhab Maliki berpendapat bahawa makruh untuk memakai niqab kerana ia termasuk berlebih-lebihan dalam beragama. Okay, maksudnya ialah sebab apa dia kata makruh? Seperti yang kita tahu dalam Islam, Islam menggalakkan seseorang itu bersederhana dalam setiap perkara. Di samping aurat yang disepakati ataupun aurat yang telah ditentukan syarak itu ditutup dengan sempurna. Okey. Ada juga pendapat lain daripada Malikiyah yang menyebutkan bahawa wajib untuk menutup wajahnya dan telapak tangannya sekiranya ia boleh menimbulkan fitnah kerana kecantikannya. Okay, maksudnya di sini sekiranya wanita tersebut dengan kecantikan dia boleh menimbulkan fitnah terhadap ajnabi, maka wajib baginya untuk menutup wajahnya dan telapak tangannya. Maksudnya tidak memperlihatkan susuk tubuh dia lah dari segi kulit dia ke macam itulah. Nak bagi mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Okay, dan yang terakhir ialah mazhab Hanafi. Okay, mazhab Hanafi berpendapat bahawa perlu seseorang wanita itu untuk menutup wajahnya sekiranya khawatir berlaku fitnah seperti berlaku pada zamannya di mana wanita muda dilarang untuk menampakkan wajahnya di hadapan ajnabi. Okay, maksudnya sekiranya seseorang wanita itu dia rasa khawatir dengan kecantikan dia tu boleh mendatangkan fitnah kepada kaum ajnabi, maka wajiblah dia perlulah dia untuk menutup wajahnya. Dan sekiranya dengan dia membuka wajahnya tu tidak mendatangkan sebarang fitnah terhadap kaum ajnabi, maka tidak perlulah dia untuk menutup wajahnya. Sebab apa? Sebab wajah wanita bukannya aurat. Seterusnya kita akan sambung kepada bahagian analisis dan perbincangan dalam kajian ini, iaitu berkaitan dengan kami memilih untuk mengetengahkan isu semasa yang berkaitan dengan pemakaian niqab dijadikan sebagai bahan konten video, dan kami mengambil instrumen Al-Quran sebagai alat analisis dalam perbincangan ini. Okay, jadi ada satu isu semasa ni yang pernah tular satu ketika dulu, iaitu di mana seorang YouTuber bernama Amal Nazhan dia telah membuat naik satu video yang mana dalam video tu memaparkan 5 orang wanita yang diberikan satu persalinan pakaian, yang mana pakaian tu merangkumi set persalinan lengkap, niqab sekali dengan jubah, dan niqab dan jubah tu berwarna-warni lah. Kemudian Amal Nazhan ni dia meminta 5 orang wanita ni untuk bersiap pakai niqab dan pakai jubah lengkap. Supaya apa? Supaya nanti dia nak minta wanita-wanita ni memperagakan pakaian mereka. Kan nak buat fashion show ataupun pertunjukan fashion. Dan waktu pertunjukan fashion tu dia ada minta 4 orang lelaki lain, termasuklah diri dia, untuk menghakimi ataupun untuk mengadili wanita-wanita ni. Dan seolah-olah lelaki-lelaki tadi ni sebagai juri ataupun hakim. Dan waktu sesi penilaian terhadap pemakaian wanita-wanita ni, kita dapat lihat yang lelaki-lelaki ni dia memandang wanita ni dari atas ke bawah sebab dia nak bagi markah kan. Jadi dia akan pandang wanita ni, kemudian dia akan nilai lah mereka dari segi gaya ataupun dari segi kesesuaian warna yang diperkenakan. Okay. Jadi video ni viral sebab tak sepatutnya pakaian, sebabkan niqab ni adalah semula-mula pakaian kan. Dia adalah pakaian Sayyidatina Fatimah ataupun Ummul Mukminin.
dan tindakan yang dia buat ni seolah-olah merendahkan martabat wanita tu dan menghina pakaian niqab, pakaian isteri baginda Rasulullah. Okey, jadi daripada isu ni kita boleh ambil ataupun kita boleh dapati beberapa ayat Quran yang kita dapat kaitkan dengan isu ni. Okey, next slide. Okey, yang pertama adalah berkaitan arahan menundukkan pandangan. Okey, jadi daripada video ni kita boleh tahu yang sepatutnya lelaki dan perempuan tu kena tundukkan pandangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun telah merakamkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah untuk menundukkan pandangan. Dan berkaitan menundukkan pandangan ni taklah hanya tertumpu kepada lelaki je. Maksudnya perempuan pun kena tundukkan pandangan. Okey, jadi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menundukkan pandangan ni adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang bermaksud, katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah An-Nur ayat 30. Okey, jadi daripada ayat ni kita dapat tahu yang Allah menyuruh para lelaki yang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Okey, daripada ayat ni kita dapat tengok yang Allah Subhanahu Wa Taala suruhan daripada Allah Taala ni, Allah suruh kita tundukkan pandangan dulu, kemudian barulah diikuti dengan menjaga kemaluan. Yang bermaksud bahawa daripada sini kita dapat tahu yang bahawa ada kaitan yang sangat rapat antara pandangan mata tu dengan kemaluan. Kerana apa? Kerana kalau kita tak jaga, seandainya kita tak jaga pandangan mata kita ataupun kita tak tundukkan pandangan, dia akan mendorong kepada hawa nafsu, yang mana contoh masa kita terlihat benda-benda yang haram yang boleh membangkitkan nafsu kita. Jadi dia boleh secara tak langsung dia boleh mendorong kita untuk melakukan zina. Dan konteks zina dalam Islam ni dia ada luas. Dia tak merangkumi maksud zina tu taklah bermaksud dukhul sahaja. Tapi zina ni ada zina hati, iaitu bila kita membayangkan ataupun kita soalnya kita imagine kan benda-benda yang haram. Dan ada juga zina iaitu zina mata, iaitu bila kita melihat benda-benda yang haram kan. Macam contoh kita tengok perempuan, lepas tu kita rasa perempuan tu cantik dan kita terbayang-bayang kehidupan kita dengan dia, ataupun kita terbayang perbuatan yang tak sepatutnya. Okey, jadi bila kita tak jaga pandangan mata kita ni, dia akan secara tak langsung akan memberi kesan kepada hati kita. Yang mana hati kita ni akan rasa susah untuk nak buat kebaikan, dan hati kita ni akan rasa susah untuk nak terima bila orang bagi nasihat dekat kita. Lepas tu bila kita nak buat ibadat pun kita tak rasa manis dalam kita nak melakukan ibadah tu. Sebab apa? Sebab hati kita dah tercemar dan dikotori dengan benda-benda yang haram. Okey, kemudian kan ada ayat Quran yang berkaitan dengan menundukkan pandangan. Kemudian ada ayat Quran lain juga yang berkaitan, iaitulah ayat Al-Quran berkaitan iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang bermaksud pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawapan. Okey, maksudnya kat sini segala pendengaran kita, segala penglihatan kita dan segala urusan yang berkaitan dengan hati kita, Allah akan minta kita bertanggungjawab atas benda-benda ni tadi dekat akhirat nanti. Maksudnya Allah akan tanya, kita guna penglihatan kita untuk tengok apa? Adakah kita gunakan untuk melihat benda-benda yang baik? Ataupun adakah kita gunakan penglihatan kita tu untuk melihat benda-benda yang menyeronokkan? Macam contoh tengok perempuan yang cantik, macam tu. Kemudian pendengaran, adakah kita gunakan pendengaran kita tu untuk mendengar benda-benda yang melalaikan ataupun kita dengar ayat-ayat Quran? Kemudian urusan berkaitan hati, adakah kita jaga hati kita sebaiknya ataupun kita gunakan hati kita tu untuk terus lalai dalam maksiat? Okey. Kemudian ada ayat Quran lain juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Maksudnya kalau kita tengok video tadi tu kan, kalau kita tengok ataupun kita tengok benda-benda yang haram lah, benda-benda yang boleh membangkitkan nafsu kita walaupun tak ada orang di sekeliling kita, tapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita lihat. So Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat dan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi insyaAllah saya akan teruskan berkaitan perbincangan berkaitan video yang kami utarakan sebentar tadi. Jadi selain daripada poin yang sebelumnya, iaitu menundukkan pandangan, Allah juga menyatakan di mana kita sebagai seorang perempuan tidak boleh memperlihatkan perhiasan. Apa yang dimaksudkan dengan perhiasan di sini, berkaitan ayat ini, saya ingin poinkan satu
keratan ayat di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Jadi dekat sini saya nak highlight berkaitan ayat zinatahunna. Jadi berkaitan zinatahunna ada beberapa ulama yang berselisih pendapat berkaitan pendapat tersebut. Di mana kata kunci zina membawa dua maksud, iaitu yang pertama kecantikan semula jadi dan yang seterusnya wanita diperingatkan untuk mempamerkan figura mereka. Maksudnya entiti mereka itu serta tidak memakai pakaian yang boleh menampakkan tubuh badan kecuali kepada golongan yang diizinkan sahaja. Jadi siapa golongan yang diizinkan itu sesungguhnya itu adalah mahram mereka sendiri. Jadi ada lagi perbahasan mengenai zina ini sendiri. Jadi saya suka untuk saya menjelaskan kepada anda semua berkaitan dua sahaja. Yang pertama daripada Ibnu Al-Arabi, zina ni membawa maksud dua perkara iaitu zina khalqiyah, iaitu yang pertama kejadian fizikal iaitu muka dan zina, dan yang kedua adalah zina muktasabah yang mana digunakan untuk perempuan untuk berhias sama ada pakaian itu sendiri, barang kemas itu sendiri dan juga celak. Dan yang kedua, pendapat daripada Abdul Karim Zaidan yang diambil daripada pandangan Imam Al-Razi, di mana zina itu adalah yang pertama, pakaian yang menutup aurat, dan kedua, sebarang bentuk perhiasan termasuklah cara membersihkan badan dan segala jenis barang kemas. Seterusnya, jadi di sini terdapat lagi 3 pendapat daripada ulama-ulama yang lain, iaitu yang pertama daripada Al-Sabuni, yang kedua iaitu daripada Al-Zamakhsyari, dan yang ketiga daripada pendapat yang sebelum ini tadi. Dan apa yang saya boleh simpulkan di sini iaitu muka dan tapak tangan itu sendiri dikira perhiasan yang zahir. Kerana apa? Kerana kedua-duanya adalah sukar untuk ditutup. Seterusnya, jadi kesimpulan daripada memperlihatkan perhiasan itu sendiri adalah yang pertama, Allah mengarahkan wanita itu sendiri untuk tidak memperlihatkan perhiasan mereka kerana sejak azali lagi mereka sudah tercipta cantik, di mana Allah meninggikan martabat seorang perempuan itu dan akan menjadi lebih indah martabat seorang perempuan itu bila mana dia ditambah dengan perhiasan-perhiasan yang lain. Dan yang kedua, Islam itu sendiri memperlihatkan, memberi cara, memberi panduan iaitu batas-batas dalam berhias. Dan sudah tentunya ada sebab kenapa Allah memberi panduan berkaitan sebab-sebab ini. Dan tidak mungkin tujuannya adalah untuk menjaga kesucian dan keselamatan wanita daripada diperlakukan sewenang-wenangnya. Seterusnya. Dan untuk isi yang terakhir, perbincangan yang terakhir berkaitan video ini adalah tabarruj. Jadi suka untuk saya bacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi berkaitan ayat Quran tersebut di mana tabarruj, saya ingin tekankan berkaitan tabarruj itu sendiri. Jadi apa maksud tabarruj? Tabarruj secara zahirnya adalah berlebih-lebihan dalam menghias diri dengan niat menunjuk-nunjuk dan ingin menarik perhatian. Dan Islam memberi panduan dalam berhias. Yang pertama iaitu jangan memakai pakaian terlalu berhias, dan yang kedua jangan memakai pakaian yang berbegah-begah. Kerana apa? Kerana perbuatan takabur itu dan perbuatan riak dan ujub itu akan timbul secara tidak langsung. Seterusnya. Dan di dalam tabarruj ini juga kami selitkan sekali perbuatan yang termaksud dalam tabarruj. Ada 3 perkara. Yang pertama, memakai pakaian nipis dan ketat. Yang kedua, memakai wangi-wangian secara berlebihan. Dan yang ketiga, berhiasan secara berlebihan kepada lelaki ajnabi. Dan apa yang kita boleh simpulkan berkaitan konsep tabarruj ini, amalan tabarruj ini adalah amalan masyarakat jahiliah, dan di mana dia telah ditegur dengan jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang saya baca sebentar tadi. Dan seharusnya masyarakat itu sendiri mengambil iktibar daripada tegahan ini, dan sepatutnya wanita itu menjaga maruah mereka kerana maruah wanita itu Allah tinggikan, Allah istimewakan di mana masyarakat semua. Dan seterusnya Allah mengingatkan juga nur pada
wanita itu sendiri adalah 13 kali ganda daripada wajah aslinya. Hal ini kerana apa? Kerana kecantikan seseorang wanita itu terlihat apabila Allah memberi nur pada wajah dia, selain daripada mendapat manfaat daripada dunia sekiranya memakai furdah, tapi secara istiqamah seharusnya. Dan pakaian niqab ataupun purdah ini sendiri adalah pakaian yang kami jelaskan sebentar ni, pakaian daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu, di mana adalah ummahatul mukminin yang sepatutnya kita ikut. Kerana dia ummahatul mukminin adalah sebaik-baik perempuan. Seterusnya berkaitan dengan kesimpulan bagi tajuk pada kali ini ialah dapat disimpulkan bahawa pemakaian niqab ni merupakan khilafiyah, iaitu di mana ada terdapat perselisihan dalam kalangan para ulama berkaitan dengan hukumnya. Tapi niqab ni merupakan sebaik-baik pakaian bagi seorang wanita muslimah kerana ia merupakan pakaian Ummul Mukminin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan pemakaian niqab ini sudah tentu baik, tetapi akhlak seseorang itu yang akan menghiasi si pemakai niqab itu lebih baik dan lebih diutamakan. Kerana jika seseorang wanita itu hanya berpakaian niqab tetapi akhlaknya tidak seperti pemakaiannya, maka itu tidak boleh dijadikan contoh juga. Jadi akhlak itu juga menjadi satu perkara yang penting kepada seorang wanita meskipun dia telah menutup aurat dengan sempurna. Jadi segelintir niqabis pada masa kini adalah tidak memahami tujuan sebenar mereka memakai niqab dan memakainya hanya untuk populariti sahaja. Hal ini berbeza dengan zaman dahulu yang di mana wanita ini tersembunyi dan mempunyai nilai malu yang sangat tinggi. Hakikatnya segelintir niqabis zaman kini lebih menonjolkan diri mereka dengan bersolek di bahagian mata supaya lebih kelihatan cantik dan menggoda. Sekiranya seorang wanita itu belum cukup persiapannya dari segi ilmu, iman dan akhlak, maka lebih baik baginya untuk meninggalkan sunnah mencontohi pemakaian mulia para isteri Rasulullah ini. Hal ini kerana niqab bukan sekadar sebuah persalinan tetapi ia merupakan satu amanah besar yang kebiasaannya masyarakat memandang tinggi kepada golongan ini. Jadi semoga para niqabis yang tersasar dari landasan syarak dapat kembali kepada tujuan asal niqab itu, dipakai dan mencapai makna sebenar niat yang ikhlas dalam melaksanakan satu perkara itu, iaitu untuk mencapai redha ilahi. Sekian dan terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.